memang berkuasa, Tuhan kamu memang wujud, Tuhan kamu yang menguasai segala-gala, kamu minum racun ni secara terang-terang. Dia pun minum, tapi dia baca dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya hayyu ya qayyum. Anak makan baca yang tu, ya. Itu insya-Allah. Dan saya teranglah pada 2-3 kali kuliah kita baca surah apa? Surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Sebelum makan baca surah Quraisy lengkap, bagi habis. Wa amanahum min khauf, baru bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum. Makan insya-Allah. InsyaAllah kita lanjut lagi pada kalam hikmah yang ke-6. Kita lanjut sebahagian daripada yang telah pun kita ikuti pencerahannya, masuk kepada muka surat 36 perkara 4 dalam rumusan kalam hikmah di atas, yakni rumusan pada kalam hikmah yang kita baca pada awalnya, iaitu la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sik. Jangan ada kiranya lambat waktu kerja di samping bersungguh-sungguh dan berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Minta tak dapat, mohon doa, tidak kita lihat, kita tidak tak nampak apa yang kita minta tadi ini apakah telah dianugerahkan Allah, dikurniakan Allah ataupun tidak. Datanglah resahnya, gelisahnya, paling berat sekali rasanya tidak puas hati sebab kita minta Tuhan tak bagi. Inilah satu kelemahan kita, sebenarnya kelemahan dalam kebanyakan manusia yang berdoa kepada Allah. Dalam rumusan kalam hikmah di atas diterangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita sesuai pada apa yang dipilih oleh Allah, bukan kita yang pilih. Kita minta, kita mohon, tapi Allah yang menentukan, pilihan Allah sendiri. Ya, dan bukan pada sesuatu yang kita pilih buat diri kita, bukan pula apa yang kita minta itu yang mesti kita dapat. Demikian juga dalam masalah waktu, segeranya, lambatnya, cepatnya, ini bukan urusan kita. Allah memperkenankan doa dalam waktu yang Ia kehendaki dan bukan dalam waktu yang kita kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu yang kita jadikan kamu, Tuhan kamu juga yang memilih untuk kamu. Itu paling jelas. Pada suatu hari seorang lelaki datang berziarah pada ulama tasawuf bernama Abul Abbas Al-Mirsi rahimahullah anhu. Pada waktu itu beliau dalam waktu sakit. Abul Abbas Al-Mirsi ketika itu dalam keadaan yang sakit. Jadi orang lelaki ini sahabat dia lah, datang ziarah, berkata lelaki itu kepada beliau, mudah-mudahan Allah menyembuhkan tuan. Baguslah doa tu, itu yang kita tengok selalu kan, ya. Kita ziarah orang, kita ni kata insya-Allah semoga cepat sembuh, cepat pulih dan bagai-bagai. Di mana Abu Abbas Al-Mirsi tak kata apa, diam. Dia tak kata apa nak amin ke amin, ya. Tak menyambut, dia diam. Beliau diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan tuan. Kali kedua. Maka menjawab Syekh Abdul Abbas Al-Mirsi, aku tidak memohon kepada Allah kesihatan. Itu dia. Aku tak minta kesihatan kepada Allah, sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesihatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesihatan dan keselamatan. Yang penting ialah kesihatan, keselamatan daripada azab Allah. Yang tu yang paling mustahak. Itu yang kita nak minta. Bukan kesihatan duniawiah, kesihatan lahiriah, kesihatan secara fizikal, tapi kesihatan, keselamatan, sihat kita di akhirat,
dan erti kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sihat kita di dalam barzakh, sihat kita sampai ke depan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sihat yang hakiki yang kita minta. Sihat di dunia ini kita akan bertembung juga dengan sakit. Sekarang kita minta Tuhan bagi sihat. Nanti panjang umur kita jumpa lagi Allah Subhanahu wa taala dalam usia kita itu, kita akan bertembung lagi dengan sakit. Sebab hidup duniawi ini kita terima dua, sihat, sakit. Itu sifat manusia. Tak dapat tidak, kerana kita adalah makhluk Allah yang tertakluk kepada perubahan. Ya, lihatlah Rasulullah SAW, sungguhnya beliau telah memohon kepada Allah agar beliau diberi kesihatan, keselamatan. Nabi sendiri minta kepada Allah. Ya, Allahumma, ini doa yang selamat yang kita banyak. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Itulah dia. Kalau kita baca doa ni satu pun dah cukup dah. Tok Imam baca doa ni satu pun dah cukup dah. Tapi makmum kata tak puas. Tok Imam baca doa pendek. Dia nak doa panjang-panjang. Doa panjang-panjang. Sepatutnya doa tu dah cukup. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah keselamatan pada agamaku. Keselamatan agama ini kena ada 4. Nak selamat agama ni kena ada 4. Pertama kena ada ilmu. Tak ada ilmu, macam mana kita jalankan agama? Agama kita tidak akan selamat kalau tidak ada ilmu. Ya, penting pertama sekali bil ilmi. Ya, Salamatan fid din bi ilmi. Tapi tak masuk dalam tu. Ya. Yang kedua, kita minta dengan sihat, kena ada kesihatan. Kesihatan fizikal kita kena ada. Baru kita dapat menjalankan urusan agama dengan baik. Betul tak? Kalau tidak sihat, macam mana kita nak beramal dengan baik? Kesihatan itu kita minta untuk agama kita. Ya. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu keselamatan agama ini, artinya iman dan ketakwaan kita tidak luntur. Itu selamatnya. Sebab agama itu hanya tertegak dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak ada takwa, tidak ada iman, tidak menjalankan urusan, tidak dapat kita laksanakan urusan agama dengan baik, dengan sempurna, fasih, pasti. Ya. Dan akhir sekali yang keempat, dengan keredaan Allah. Allah kena redha baru kita boleh buat agama sahih. Sebab ada sebut dalam Al-Quran sendiri di mana Allah meredai agama kita. Betul tak? Inna dina 'indallahi al-Islam. Ya. Agama si Allah itu hanya agama Islam, agama yang Tuhan redha. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Tuhan sebut sendiri kan, kena ada redha kepada Allah. Allah juga kembali redha kepada kita dengan kerana kita takut kepada Tuhan kita, takut azab Allah, takut di mana Allah tidak menerima kita di akhirat sebagai hamba-Nya. Itu paling rugi, yang paling kita takut. Makanya ini artinya 4 perkara ni yang kita selamat agama tu ialah. Kalau orang faham bab ni, satu doa dah cukup, tak payah dia baca panjang-panjang. Ya. Baca doa tu saya minta dia, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Tak kena-mengena dah. Kita repeat balik, kita ulang balik. Itu jadi melampau. Ya, tadi dah minta tak faham lah orang kata. Duk minta lagi. Ya. Ini makna kita kena reti. Doa yang kita baca tu kita kena faham betul-betul. Apa reti selamat agama, keselamatan. Allahumma inni as'aluka min salamatin fid din, selamat pada agama kita. Inilah yang kita minta tadi ni, sihat untuk dapat menjalankan agama kita, sihat sampai ke depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa muslimin muslimat, 4 perkara itulah yang kata selamat agama. Boleh Kalau kita tak faham itu, maka kita tak dapat melaksanakan agama kita dengan sempurna. Maka itu kata jawab Syekh Abdul Abbas, aku tidak mohon kesihatan kerana Rasulullah sendiri, sesungguhnya beliau telah memohon kepada Allah agar beliau diberikan kesihatan dan keselamatan. Tetapi di samping itu Nabi bersabda, senantiasa makanan Khaybar, makanan yang mengandung racun yang termakan oleh baginda, selalu mengganggu kesihatan saya, dan sekarang sungguh telah hilang lenyap kebingungan saya. Nabi telah diracun dan satu daging kambing paha, dia orang tak darah paha kambing yang dia panggang, dimasukkan racun dalam paha tu. Nabi makan. Nabi sempat menyentuh sedikit
dapat sedikit memakan daging tu menyebabkan racun itu memberi kesan kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah tak tahu, Rasulullah nak jadi apa semua dia tahu, di sinilah orang tak faham. Orang kata Nabi Khidir lebih tinggi ilmu daripada Nabi Muhammad, sebab Nabi Khidir dia nampak apa nak jadi, tak faham cakap Allah subhanahu, ada benda yang Allah dedah kepada kita, ada perkara yang Tuhan tidak dedah kepada kita. Nabi SAW nak pergi ke Taif. Bila dia pergi ke Taif untuk menyeru, untuk memanjangkan dakwah Islam, dia disambut dengan kekerasan. Di mana mereka baling batu kepada Nabi. Nabi tak tahu kah Nabi tadi? Memang Nabi tak tahu dia akan kena batu, sebab Allah tak beritahu dekat dia. Allah tak beritahu dengan dia. Bukan ketika dia kurang ilmu, kerana Allah nak uji Nabi. Ujian itu akan berikan suatu pengajaran kepada ummah, sebab itu berlaku kepada Nabi. Perkara itu sama juga macam makan daging tadi. Bukan Nabi tak tahu, tapi sahabat ada yang nak makan racun, Nabi tahu, Nabi tak bagi dia makan. Ada pula sahabat nak termakan racun, Nabi kata jangan makan. Kerana dalam makanan ini ada racun. Siapa dia? Khalid ibn Walid. Sama juga orang kafirin. Ini kafirin bukan Yahudi, orang kafir sendiri nak membunuh Khalid, maka dia masuk racun. Khalid tak makan. Nabi tak makan. Kali kedua dia orang uji lagi Khalid. Kalau Tuhan kamu memang berkuasa, Tuhan kamu memang wujud, Tuhan kamu yang menguasai segala-gala, kamu minum racun ni secara terang-terang. Dia pun minum, tapi dia baca dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya hayyu ya qayyum. Anak makan baca yang tu. Itu insya-Allah. Dan saya teranglah pada 2-3 kali kuliah kita baca surah apa? Surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Sebelum makan baca surah Quraisy lengkap, bagi habis. Wa amanahum min khauf, baru bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum. Makan insya-Allah.